sebab yang sefaham saya lah, dependent learning tu bermakna face to face, manakala independent learning tu yang non face to face. Tapi bila dalam carta ini menunjukkan kedua-duanya tu face to face dan non face to face tu adalah dependent learning. So mungkin ada contoh untuk diberi kefahaman. Terima kasih. Sama-sama Puan Kamila. Okay, so memang non face to face ni dia ada dalam dependent learning dan juga ada dalam independent learning. Independent learning ada contoh ni, contoh silibus Fida ada tak? Contoh silibus. Nak buka silibus mana? yang ada. Yang tadi tu. Okey, kalau dalam table ni lah kita tengok yang guided learning tu bukan ke pembelajaran berpandu. Okey. Okey, pembelajaran berpandu dan itu adalah kategori face to face kan? Cuba tengok yang dekat table tadi. Okey, macam ni. Okey, cuba macam ni saya bagi tahu, kalau tak faham dia tanya lagi. Sebenarnya kalau macam non face to face untuk dependent learning ni, dia lebih kepada persediaan kita sebelum apa? Sekejap. Oh, itu bukan independent learning ke Puan? Kan macam mana? Independent ni kan, kotak ni independent learning non face to face 2 jam. So persediaan kita sebelum lecture. Maknanya student bukannya dia tahu besok ada 3 jam, besok ada 1 jam lecture untuk kelas untuk khusus ni. So bukannya dia macam besok kelas, pergi je lah kelas. Tak. Apa dia punya pensyarah perlu bagi pelajar apa yang dia perlu tahu dahulu. Kena macam apa orang kata? Macam ni dia contohnya kita bagi macam flip classroom lah. Kita bagi siap-siap nota. Maksudnya kita guide juga kat pelajar tu. Okey, sebelum kelas awak study dulu. Sebab tapi dekat sini contoh kosong kan. Memang tak amalkan lah. Dekat dalam syllabus ni tak ada. Tapi dalam syllabus ni kalau kita tengok SLT tu memang ada kan. Guided tu bagi kepada face to face, non face to face. So dia macam maksudnya kita guide pelajar dulu sebelum masuk kelas tapi still merangkumi apa yang akan kita ajar. Kalau non face to face independent learning tu lebih kepada kita bagi tugasan, dia buat kerja lepas tu lah. Dekat rumah. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Sekejap. Syllabus. Sekejap Tengok satu syllabus PSPD jugalah. Mostly kosong. Ada yang ada jam. Kalau banyak lagi ke Fida, kalau banyak tak ke? Ada faham? Sikit je. Kejap. Nak lebih fahamkan lagi. Sekejap. Macam ICS pun guided tu kosong je semua dekat syllabus. Maksudnya kosong tu tak ada lah yang non face to face tu ya. Okay, kalau kita tengok yang keseluruhan secara overview setiap full table ni mungkin lebih faham kot. Okay, sini ada nombor 10 kan. Sekejap, saya besarkan. Boleh nampak ke? Okay, pada nombor 10. Okay, kalau tengok dekat sini berpandu kan, guided learning berpandu, non face to face di bawah. Tengok di bahagian bawah. Non face to face. Okay, quiz. Dia nak berapa banyak quiz ni refer pula pada table AST. Siapa pengajar PSPD? PSPD berapa banyak quiz? Sebab dia tak tulis kat sini. Untuk kod baru? PSPD 4 quiz. Ada 4 quiz. So 4 quiz dia peruntukkan sebanyak face to face 1 jam. Ni jam 1 jam. So 1 jam ni quiz tu kena buat di hadapan pensyarah lah, depan kita. Tak boleh buat dekat asrama. Kena buat depan kita face to face. So estimate dalam 15 minit untuk 1 quiz. Tapi di sebelah kanan ada pula non face to face 0.5. 0.5 ni pada kolom mana? Pada kolom non face to face untuk pembelajaran berpandu. Okey, sini. Pembelajaran berpandu sini Okey. Jam pembelajaran berpandu untuk dependent learning
non face to face. So ini contoh untuk quiz. Kenapa ada 0.5 bagi quiz? Sebab pelajar memerlukan sebanyak 30 minit persediaan dia untuk quiz. Mungkin ulang kaji ke dan sebagainya. Dia nak ulang kaji lebih, terpulanglah. Tapi estimate pada SLT tu, dia bagi sebanyak 30 minit saja untuk keempat-empat quiz untuk dia mengulang kaji. Sebab apa? Sebab apa quiz ni sepatutnya dia dah mendengar secara terperinci apa yang pensyarah mengajar di dalam kelas. Kalau dia mendengar secara betul, dia mendengar, dia fokus dalam kelas, sepatutnya dia tak perlukan masa yang lama untuk mengulang kaji quiz tersebut. Sebab tu dia bagi sebanyak 30 minit sahaja. Untuk 4 quiz bukannya untuk 1 quiz. So 4 quiz bermaksud 1 quiz dia punya waktu dia untuk ulang kaji lebih kurang dalam 5 hingga ke 10 minit. Itu bermaksud non face to face untuk pembelajaran berpandu. Okay, pada bahagian sini. Pada bahagian sini. Okay, dependent learning non face to face. Kalau sini pula independent learning, kita melihat kepada kolom yang sini. Independent learning non face to face. Sama juga. Sini pun non face to face, sini pun non face to face. So yang non face to face ni yang macam Puan Wahidah cakap tadi lebih kepada persediaan dia sebelum masuk ke dalam kelas. Okay. Besok nak buat kelas topik sekian ataupun secara kesimpulannya topik 1 pelajar memerlukan masa untuk selama 2 jam. 2 jam untuk persediaan dia, mungkin download nota, takkan download nota 2 jam kan. Kita bagilah split learning, kita perlu bagi macam tugasan pada pelajar. Awak kena study subtopik ni. Okey, lihat terperinci kepada figure ni, buat analisis sikit ke, besok masuk kelas, saya akan tanya untuk buat present. Dia flip learning, dia terbalik. Kita pensyarah sebagai facilitator. Okey, kalau flip learning lah kan, kita pensyarah bertindak sebagai facilitator, kita kena guide student untuk mewujudkan satu persekitaran active learning. Sebab tu ada non face to face, untuk independent learning 2 jam. Student perlu self learning dahulu. Perlu self learning, sebab tu dia panggil independent. Dia tak perlu bergantung pada pensyarah. Dia tak boleh lah tanya, Puan macam mana saya tak faham lagi topik ni. Oh, kena study dululah. Study dulu. Apa yang tak faham, besok waktu kelas tanya saya. Tapi kalau kita tengok satu lagi Puan Fida ya, kalau kita tengok dekat sini ya, dekat atas tu, dekat tajuk tu sendiri, non face to face guided tu example yang diberi oleh MQA. Ini MQA punya ni, saya tengok dekat MQA punya dokumen. E-learning dia bagi example e-learning. Ada setengah kursus ni saya tengok contoh yang MQA bagi, dia ada jam banyak kat dalam kolom ni. Bermaksud kalau kata e-learning sahaja automatik, maksudnya kita macam kita nak buat meeting, kita bagi dia dulu, kita dah plan dulu kelas tu kita buat secara e-learning, kita upload video ke apa, non face to face tu tapi guided. Itu contoh ada saya tengok. Saya tak boleh nak tunjuk gambar lah, tapi boleh jugalah, bukanlah maksudnya persediaan sahaja. Even kelas tu sendiri kita bagi secara e-learning tu. Itu dikira non face to face. Boleh? Dan daripada yang bawah ni non face to face ni dia bukan gabungkan dua ni bukan gabungkan, dia satu kolom 0.5 untuk quiz ni kan. Ni adalah apa, boleh jugalah guided learning jugalah, e-learning kan Puan kan. Guided. Yalah, sebab dia kita guide dulu. Boleh tak? Boleh lah ya. Non face to face. Kamilah okey ke? Tak apa, nanti kalau kita ada lagi contoh-contoh yang lebih banyak ya, nanti kita boleh ni balik lah kepada Puan dan yang lain-lain, boleh ya? Dia interpretasi untuk setiap silibus berlainan. Ini untuk PSPD. Mungkin untuk subjek matematik lain, agama lain. So mana yang kalau nak tahu, nak berbincang dengan lebih detail, boleh bawa silibus jumpa KT, kita boleh bincang lebih detail lah. Nak fahamkan setiap ni kan, kita boleh bincang, tak ada masalah. Yang ni secara dasarnya sajalah, macam mana nak mentafsirkan bahagian 10 ni, nombor 10 ni. Okay? Tidak detail, setiap silibus kita boleh pergi detail untuk personal lah. Masuk kepada sini, sama juga macam kita nak kira jam kredit untuk kuliah dan amali. Contohnya kuliah 6 jam untuk topik kedua, kemudian amali 7 jam topik kedua, pembelajaran kendiri pelajar 3 jam. Okay. Ni non face to face 3 jam, pembelajaran kendiri belajar sendiri. Kemudian total SLT 16 jam. Yang di atas ni sama, boleh melihat macam mana cara pengiraan dia. Semua juga untuk peperiksaan, untuk peperiksaan akhir.
2 jam face to face sebab dia perlu menjawab exam di dewan kuliah di hadapan kita, so 2 jam face to face. 2 jam lagi non face to face adalah untuk pembelajaran kindiri dia. Dia punya persediaan sebelum memasuki final exam. Okay. Dia perlu study, ikutkan student study semalaman lah kan. Tak adalah sampai 2 jam. Tapi kalau student yang smart tu yang memang tumpu betul-betul dalam kuliah tu, dia tak perlu pun nak memerlukan masa yang lama untuk study untuk final exam. 2 jam pun memadai lah. Itu estimate kita lah kan. So estimate untuk SLT peperiksaan akhir sini 4 jam. So jumlah SLT dia akan totalkan bahagian hujung ni, bahagian kanan hujung sekali tu dia akan totalkan grand total dia berapa banyak ni? 80 jam kredit untuk satu semester. So, satu semester untuk subjek SPD ni 80 jam kredit yang mana dia akan bahagikan dengan 40. 40 tu daripada tadi yang saya cakap tadi, yang saya terangkan tadi, bahagikan dengan 40 standard. Okay, secara kasarnya bahagikan dengan 40 daripada MQA. Daripada pembelajaran berkesan pelajar. So 80 jam bagi dengan 40 jam, dapatlah 2 jam kredit. Jadi kalau subjek yang jam kredit dia lebih tinggi, contoh dapat 120 jam bagi dengan 40 jam, dapatlah 3 jam kredit. Jadi setiap silibus ada dia punya jam kredit masing-masing. Bergantung kepada bahagian item nombor 10 ni, distribution of student learning time. Apa banyak pecahan-pecahan dia. Setiap silibus, setiap kursus berbeza lah. Okay. So yang ni yang tuan-tuan dan puan-puan kena terangkan kepada pelajar. Anak PA masing-masing. Okay. Bukan saya yang suruh tapi OBE yang suruh. Puan ada soalan? Kita pergi pada rujukan. Ada soalan? Fida, dalam grup jabatan tu saya ada bagi contoh lah yang ada guided non face to face ni. Ini yang MQA punya dokumen ya. Saya ambil daripada MQA punya dokumen. Ini maksudnya sebab kita punya silibus memang HQ dah buat awal-awal kan sebelumnya pandemik COVID yang kita telah jalankan lah ni kan. Sekarang ni kalau kata betul-betul ya kita punya silibus tu kita nak betul-betul guna e-learning, maksudnya dalam ni kita dah kena masuk wajib buat. Wajib buat. Kalau macam contoh yang ada dalam grup ni, itu memang menunjukkan wajib buatlah e-learning tu 1 jam. Ya, macam kita kat sini kalau kosong tu maksudnya tak ada lah ya. Sebab kita daripada awal tu tak terfikirlah pandemik ni. Nah. Puan, putus. Ya. Tak itu contoh aja contoh. Ya dalam grup. Okay, cuma mungkin KP boleh tuntut ilmu dengan Puan Aida dulu dan siapa yang tak faham boleh jumpa KP. Selepas KP tuntut ilmu dengan Puan Aida. Cuma ni cuma pengetahuan sebab kita dalam jadual tak ada. Unless dalam silibus kita ada, memang kena buat lah. Okay, boleh sambung Fida. Okay. So nanti yang spesifiknya boleh masing-masing nantilah datang jumpa masing-masing siapa yang perlu yang spesifiknya. Okay, ni item yang ke-12 adalah rujukan. Setiap silibus khusus ada rujukannya. Rujukan setiap silibus khusus ada 2 bahagian, main dan juga additional. Wajib ada. Okay. Main tu wajib ada. Ada setengah silibus khusus dia tak letakkan pun additional, tak apa. Tapi main perlu ada. Dan sepatutnya rujukan untuk main ni perlu ada dekat library. Library perlu ada buku-buku untuk main ni. Mungkin kalau tak ada, kita boleh bantulah melalui PDF, e-book. Dia bantu library melalui mencari e-book untuk main references. Dan references mestilah 5 tahun ke belakang. MQA DNS dulu memang rujukan ni penting sangat. Satu teguran lah untuk MQA DNS. Okay, yang ni adalah kos silibus pada item yang ke-14. Kos silibus setiap kursus kos lah masing-masing. Ada pensyarah tak tahu lagi beza SO dan juga GO. Okay. GO general outcome macam contohnya macam ni. 1.1 dia punya subtopik 1.1 untuk chapter 1. So ini adalah GO, general outcome. Dia punya subtopik itu adalah SO, specific outcome. Yang mana sama juga pada sama ada GO ataupun SO perlu ada verb. Perlu dimulakan dengan verb, describe, differentiate, identify. Okay, dimulakan dengan verb. Dan ini yang kita kena rahsiakan daripada orang luar. Institusi luar, dia tak perlu tahu pun kita punya verb ni dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bagi silibus kepada orang luar, kita delete verb ni. Mungkin boleh bagi macam chapter 1, tajuk dia, buang describe ni, programming language. And then tulis history of programming language approaches.
Kita bagi dia punya apa tu belakang sahaja, apa yang student perlu belajar, tapi tak perlu bagi verb kepada orang luar. Itu adalah rahsia lah yang sepaham saya lah kan. Dia rahsia tu yang paling detail tak boleh kalau setakat tak topik utama dengan tajuk sub topik kecil boleh lah ya, tapi yang detail-detail ke dalam tu tak boleh. Okay, table item yang ke-15 saya nak ambil dah ni. Item yang kelima adalah AST. Okay. Yang mana kalau silibus lama dia tulis table assessment specification table. Okay. Previously. Yang silibus baru dia tak ada AST, dia ada assessment sahaja. So, assessment ni kalau untuk silibus baru sangat mudah nak tafsir, tak macam silibus lama. Kalau silibus lama kan banyak bulat, nak kena buat mapping pula bulat ni mapping pada sel O mana. Silibus baru dia lebih kepada straightforward. Quiz contohnya, quiz uji set O1 dah bagi tahu dah topik propose dia chapter 1, topik 1 sampailah topik 4. Ni adalah SLT, ambil balik daripada yang nombor 10 tadi ni. Mesti samalah 80. Grand total SST 80 dekat bahagian table AST, table assessment ni pun grand total dia adalah 80. So dia punya bulat ni lebih pada straightforward. Sel O2, PBE, sel O2 berapa banyak yang nak diuji? Ada 3 PBE 25%. Topik apa? Topik 2, 3 dan 4. Kita tak perlu susah buat mapping lagi dah untuk silibus baru. Tapi silibus baru yang kebanyakan student tak dah. Kebanyakan pesara tak faham macam nak tafsir ni adalah pada bahagian kluster ni lah. Okay, kluster 3B. Macam yang tafsir kluster 3B ni, yang tu petang. Okay, kemudian kena hati-hati C2 tadi saya dah terangkan, dia boleh pergi C1 dan juga C2. Ni adalah kluster. Okay, saya sentuh sikit berkaitan dengan kluster. Kluster ni, kenapa silibus baru adanya kluster? Ini adalah perkeliling daripada MQA. Perkeliling MQA ada pada nombor 4, Roman 3. Menambah baik dan menyusun semula 8 domain hasil pembelajaran. Kalau ingat lagi dalam Ruby Insan dulu ada 8 domain. Okay. Ke dalam 5 kluster pembelajaran. Kita ada kluster 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah daripada MQA sebenarnya. Bukannya HQ bahagian kurikulum tu sahaja je nak wujudkan kluster. MQA sendiri yang suruh. Okay. Ni learning domain kalau Ruby Insan dahulu. Sekarang kluster ada ini. Okay. Yang ni perubahan format kurikulum lama dan juga kurikulum baru. Yang mana kurikulum lama ada 9 PLO, yang baru ada 8 PLO. Kalau kurikulum lama 16 minggu perkuliahan, yang baru ada 14 minggu perkuliahan. And then taxonomy Bloom sama. Okay, kalau yang baru dia punya nisbah PB dengan PA 60-40 ataupun 70-30. Yang ni yang lama. Kalau yang baru pun nisbah 60-40 dan juga 70-30. Table, kalau yang lama kita panggil table AST, yang baru table assessment sahaja. Kemudian domain A. Domain A, dulu kita buat dalam Ruby Insan, dia tidak menyumbang kepada markah PB. Jadinya saya tak kisahlah kalau dulu pensyarah tu nak buat semua pelajar daripada atas 30 pelajar, atas sampai bawah semua 4 je. Semua item 4 sama. Dia tak menyumbang pada markah PB. Saya tak tekankan sangat. Tapi untuk kurikulum baru ni pentingnya untuk menilai betul-betul generic skill pelajar. Jangan main tabur je. Oh, core 4, core 3. Kena nilai betul-betul sebab dia melibatkan markah PB pelajar, iaitu menyumbang sebanyak 5%. Okay, macam PBT presentation ada 5% kan? Macam tu. Okay. 5% yang menyumbang pada markah PB pelajar. Jadi bila markah PB ni amanah pada kita lah. Amanah kita perlu nilai betul-betul dia punya pelajar punya generic skill tu. So make sure lah masuk petang ni jangan tak masuk. Yang ni course outline. Course outline quiz 1, contoh quiz pada pelajar kan kita perlu nyatakan week berapa. Dan pada week ni jangan main letak sajalah, kena mapping balik kepada RMS kita. Kalau RMS letak week 1, 5, 11, 14, letak betul-betul lah dalam course outline tu. Janganlah pada RMS lain, pada course outline kita lain. Kan tak mapping tak sama, kalau auditor check nanti tak sama dah siapa yang kena. AP juga kena. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya.